Sama juga nanti diorang buat persatuan, lepas tu jadi pakatan harga. Daripada video saya yang lepas, saya nampak ramai komen yang seakan-akan keliru antara persatuan dan juga kartel. Sebenarnya guys, antara persatuan dan kartel ni, dia jauh berbeza. Bukan senang-senang sesebuah persatuan tu yang didaftarkan, kemudian dia nak membentuk satu kartel. Bukan senang guys. Okey, dalam video ni, aku akan explain dengan korang apa beza persatuan dan kartel. Katakanlah aku ada satu kilang tayar, kemudian aku cari kilang-kilang lain yang produce tayar, aku cakap dengan dia orang, apa kata kita wujudkan satu persatuan? Kenapa persatuan ni boleh wujud? Sebab adanya industri-industri tertentu yang merasakan bahawa mereka patut bergerak sebagai satu kumpulan supaya ni lebih mudah untuk mencadangkan kepada kerajaan, bagi mengubal dasar dan sebagainya, untuk membantu industri diorang ni untuk lebih berdaya saing. Contohnya melalui persatuan, kita boleh cadangkan kepada kerajaan, allocate lah lebih banyak grant untuk kita orang. Apa sebabnya? Lepas tu allocate lah untuk R&D research ke dan sebagainya. Benda tu lebih mudah kalau kita bergerak secara berkumpulan, secara berpersatuan. Berbanding kalau kita bergerak seorang-seorang, lepas tu kita nak propose atau cadang kepada kerajaan, silap-silap tak dapat layanan lah, betul tak? Jadi benda tu lebih strong kalau kita bergerak secara persatuan. Okey, sekarang kita pergi pula kartel. Kartel ni dia jauh berbeza guys. Sebab kartel punya main objektif adalah penetapan harga. Kalaulah sesebuah industri tu nak mewujudkan kartel, tak payah ada persatuan pun boleh wujud kartel. Sebagai contoh katakanlah saya ambil contoh kilang tayar tadi. Kemudian saya cari pula beberapa lagi kilang yang produce tayar. Saya pakat dengan dia orang, jom lah kita setkan satu harga ni, dekat market mesti kita jual pada harga sekian-sekian-sekian. Itu namanya kartel. Dengan kata lain, kartel ni dia sebenarnya akan defeat the purpose of dismantling the monopolies. Kalau kita dismantle ataupun pecahkan monopoli ni, tapi still wujud kartel, maknanya harga barang tak akan jatuh dan pengguna pun tak akan dapat manfaat. Sebab itulah wujudnya satu suruhanjaya dekat Malaysia ni yang kita panggil sebagai Suruhanjaya Persaingan Malaysia ataupun MYCC. Sebab itulah dia orang ni wujud. Wujudan diorang ni ialah untuk monitor pasaran supaya memastikan bahawa kartel ni tidak boleh wujud dalam market. Dekat Malaysia ni, dia ada satu undang-undang yang dinamakan Akta 712, Competition Act 2010. Dan MYCC adalah satu suruhanjaya yang menguatkuasakan akta ni. Kita boleh tengok berdasarkan contoh-contoh yang lepas, macam mana pembentukan kartel ni telah didenda oleh MYCC. Tapi of course lah, dia ada proses siasatan dulu. Kemudian daripada siasat tu, barulah dia boleh tentukan berapakah yang diorang nak denda kepada kartel-kartel ni. Jom kita tengok contoh. Korang boleh masuk ke dalam laman web MYCC dan korang boleh baca sendiri apakah keputusan-keputusan MYCC bila diorang menjumpai kes-kes yang melibatkan industri ni untuk membentuk kartel. Dan korang boleh tengok sendiri dan baca sendiri berapakah total denda yang dikenakan ke atas kartel-kartel ni. Korang pergi dekat bahagian decision ni, kemudian kau cari case. Dekat sini korang bacalah sendiri beberapa kartel yang telah pun didenda oleh MYCC. Jadi guys, dekat Malaysia ni nak mewujudkan kartel bukan senang Dan MYCC akan sentiasa ada untuk pantau diorang ni supaya kartel-kartel ni tidak diwujudkan. Dan kalau wujud pun, diorang akan didenda.